Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan, puan-puan. Okey, so sekarang ni banyak trend ataupun naratif yang sedang naik dalam dunia kripto. Contoh macam metaverse, avalanche ekosistem kan. So walaupun Bitcoin macam tengah mendata, tak nampak sangat menarik, tetapi banyak altcoin sedang buat dia punya move dan DeFi 2.0 pun tengah rancak. Okay, so sekarang ni saya nak fokus kepada satu naratif yang bagi saya sangat underrated, yang mana ramai yang tak tahu. So saya nak cerita tentang Ethereum ZK Rollup. Okay, so ramai yang beranggapan Ethereum ni mahal kan. Sebenarnya bukan beranggapan, memang betul network fee dia mahal dan sebagainya. Tetapi antara anggapan orang adalah dia rasa community Ethereum tak buat kerja ke kan, tak ada nak buat apa-apa inisiatif ke kan. Sebenarnya mereka sedang melakukan kerja ataupun development, tetapi kadang-kadang kita dekat depan kita tak nampak, belakang tabir benda tu tengah rancak. Okay, so antara benda yang mereka usahakan community Ethereum ni, sebab yalah isu utama Ethereum ni adalah fees yang mahal. Walaupun dia paling decentralized dalam banyak-banyak layer 1 blockchain, tetapi pengorbanan dia adalah fees dia yang agak mahal. Sebab apa? Sebab dia berada di layer 1. Jadi Ethereum sedang developkan solusi-solusi di layer 2. Contoh antaranya adalah Polygon, dan sekarang ni kita nak tumpukan kepada ZK Rollup. Itulah video yang kita nak bincang. Satu, kita nak faham apa itu ZK Rollup. Dan juga yang kedua lebih penting adalah macam mana kita nak invest, ataupun apa potensi untuk kita nak buat duit melalui ZK Rollup. Okay, so first kita nak tengok dulu, ini antara projek yang menggunakan ZK Rollup. So contoh yang pertama adalah Loopring. Loopring ni saya dah cerita lama dah. Video kira-kira 6 bulan lepas macam tu saya ada cerita tentang Loopring. Mungkin link akan keluar, tuan-tuan boleh tengok. Ni antara coin-coin yang saya cerita waktu tu adalah mid cap. Dan tengok dia punya meroket dia. Waktu saya buat video rasanya harga dalam 50 sen macam tu. Sekarang dia dah naik ke $3 dah. Lebih kurang 6x ataupun 600% lah. So walaupun Loopring nampak macam tak ada apa, tapi belakang tabir dia punya teknologi agak solid sebab mereka menggunakan ZK Rollup, harga dia pun naik. Lepas tu IMX, Immutable X, dia baru, and Huobi pun ada buat prime list kan. So memang dia meroket lah kan. Immutable X pun meroket, ni pun guna ZK Rollup. And DVF sama juga. Ini adalah DeFi dalam ekosistem ekosistem ZK Rollup. So yang ni pun sebenarnya dia meroket. Cuma internet saya slow sikit. Ni dia. Ini baru lagi ni. Julai kan. Dia mendata je, tetapi bulan ni dia meroket. Dari $4 ke $16, lebih kurang 400%. So lately banyak projek ZK Rollup ni yang berada di bawah ZK Rollup ni sedang meroket, dan saya rasa kalau ada lagi banyak projek yang berada di dalam ZK Rollup, dia pun ada potensi untuk meroket. Kenapa saya katakan begitu? Kita kena tengok dekat bahagian ni. First thing first adalah tumpuan utama Ethereum buat masa sekarang ni adalah scaling. Sebab apa? Sebab Ethereum ni dia kena maki. Time sekarang ni, time dulu kalau bukan bull run, waktu bearish dan sebagainya, Ethereum waktu tu nampak bagus sebab fees dia murah kan. Contoh macam tahun waktu bull run, waktu bearish 2019 waktu tu. Tapi kalau waktu bull run, waktu 2017, waktu tu orang nampak apa Ethereum punya gas fee mahal. Sekarang orang tengok, orang komplain kenapa Ethereum punya gas fee mahal. Tahun lepas waktu DeFi tengah rancak, waktu tu pun Ethereum kena maki juga, kenapa fees dia mahal. Jadi ini antara benda yang Ethereum kena settlekan adalah dia kena scale up. Dan Ethereum dia tak boleh scale up dekat dia punya layer 1 blockchain. Dia kena scale up melalui Rollup. So Rollup ni adalah layer 2 punya blockchain lah. So apa beza layer 1 and layer 2 ni? Kalau nak bagi pemahaman yang mudah adalah layer 1
dia adalah untuk settlement dan juga computation lah. So dia akan heavy dekat blockchain Ethereum. So kalau yang macam rollout ni ataupun layer 2 ni, hanya computation je akan berlaku dekat bahagian rollout ataupun layer 2 blockchain. Settlement dia akan buat dekat Ethereum. So ia akan mengurangkan beban Ethereum dan fees boleh jadi lagi murah sedikit dan lebih laju. Okay, so Ethereum tak akan korbankan dia punya decentralization. So sebab apa? Decentralization adalah security untuk Ethereum. Part tu dia takkan korbankan, tetapi dia buat alternatif lah, macam yang ZK rollout lah, optimistic rollout lah, apa lagi yang solusi scaling ni macam apa, state channel, sidechain yang macam dekat Ronin kan, yang orang main Axie Infinity yang guna Ronin wallet, itu adalah sidechain. Rollouts ni macam kalau dia ada optimistic rollout dan dia juga ada ZK rollout. Okay, so ini adalah angle yang Ethereum nak progress. Walaupun tahun depan ETH 2.0 bakal dilancarkan, tetapi itu tidak bermakna harga dia jadi murah macam macam Solana punya gas fee ke, ataupun Polygon ataupun Phantom punya gas fee ke. Tak, dia akan lebih kurang, cumanya dia still akan jadi lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dia kena kekalkan nature decentralization dia. So Ethereum dah nampak dah. Sebab itu bagi dia, kalau dia nak scale up, dia perlu adakan all this rollout ni, rollout ke, sidechain ke, all this layer 2 ni kena mature. Kalau layer 2 ni dah consider stabil, dah boleh bersaing dengan macam Solana ke, AVAX ke dan sebagainya, Ethereum akan lagi naik, harga dia akan lebih naik. So antara hidden message dekat sini adalah Ethereum dia boleh naik lagi, tetapi dia punya layer 2 blockchain kena betul-betul stabil. Kalau layer 2 blockchain dia stabil, ETH 2.0 nanti dah launch nanti, Ethereum akan naik lebih tinggi. Itu dari sudut teknikal lah. Okay, ini bukan nasihat kewangan. Okay, so sekarang ni kita tengok for the next part. Apa beza? So dia kalau roll up ni, dia ada dua type. Satu adalah optimistic dan yang kedua adalah ZK. ZK bermaksud zero knowledge. Okay, so roll up yang pertama, which is optimistic, ini just nak share lah dengan tuan-tuan puan-puan. Dia punya mekanisme dia adalah dia menganggap bahawa semua transaksi itu adalah betul. So computerization tu berlaku dekat layer 2, dekat optimistic. Contohlah dia ada dua, Arbitrum ataupun optimism. So dekat situ all this computerization berlaku lah. Tapi bila nak buat settlement tu, nak proof bahawa transaction tu betul, dia akan buat dekat Ethereum. So bila dia bawa sebelum dia bawa ke Ethereum, proses dia akan anggap semua transaksi adalah betul dan dia computerization dia cepat. Tetapi untuk dia bawa ke settlement tu, dia kena tunggu dia kena tunggu beberapa masa tertentu lah. Itu kita panggil fraud proof. Maksud fraud proof adalah dalam tempoh dia menunggu tu, perlu ada someone untuk bagi tahu kalau contoh dia dah bundle semua transaction kan, kena ada bantahan bahawa dalam bundle ni ada satu transaction tu tipu. So untuk tempoh untuk orang buat bantahan tu, dia ambil masa sedikit. So kalau tak silap saya, settlement dia kadang-kadang boleh ambil masa, kalau dari layer 2 nak ke layer 1 boleh ambil masa almost seminggu, sebab nak tunggu bantahan tu. Okay, so nak bantah ni bukan senang-senang nak bantah, sebab all these miners ni, all these stakers ni, mereka dah stake diorang punya token, diorang punya Ethereum. So bila mereka hantar transaction, diorang tak boleh tipu. Sebab kalau ada orang bantah dan dia tengok ni ada penipuan, network Ethereum akan denda mereka dengan potong diorang punya pegangan Ethereum. So atas sebab tu mereka akan berlaku dengan jujur. Sebab kalau diorang tipu, diorang punya ni akan kena slash lah. Dan orang yang nak bantah pun, dia pun ada dia punya Ethereum stake dia. So dia pun tak boleh suka hati kata kau tipu. Tak, dia kena betul-betul ada bukti, ada kepastian dan sebagainya, baru boleh dispute. Sebab kalau dia salah dispute, dia punya Ethereum akan kena slash lah. Okay, so ini mekanisme untuk fraud proof. Okay,
So apa dia punya advantage adalah computerization dia cepat tapi settlement dia lambat. So that's why dia punya fees dia lebih tinggi sedikit, dan juga dia punya masa ni lebih lama daripada ZK. Okay, so that's why saya lebih prefer kepada ZK. Walaupun sekarang optimistic ada few projek yang dah launch macam Arbitra, macam Boba. So Boba ni memang sekarang tengah meroket lah, tapi dia berada di dalam optimistic. Tapi saya lebih prefer ZK lah kan. So ini ikut orang lah kan. So ZK pula dia akan buat computerization tu dulu. Dia dah siapkan computerization, and then dia punya style dia adalah dia ada provers. So provers ni mereka adalah dia tak banyak provers. So mereka akan bundle, execute, and dia akan buktikan bahawa transaction tu telah terbentuk. Bezanya adalah provers ni dia punya computerization tu agak sukar. Walaupun dia buat awal, tetapi dia punya difficulty tu sangat sukar. Memang kena ada sistem yang canggih lah kan. Okay, tetapi dari sudut validation, ini kita panggil validity proof. Orang yang nak verify bahawa semua yang proof yang dia hantar ni adalah betul dan sebagainya, mereka ada banyak. Mereka ni banyak. Sebab yang ni dia tak tunggu bahawa nak tunggu orang dispute ke tak. Waktu provers ni buat, memang dia buat betul-betul. Dia buat betul-betul, bagi transaction tu semua consider macam bagus lah kan. Dia dah validate, baru dia hantar dekat verifier. Verifier dia banyak, so dia tengok okay, dia terus approve. Okay, so yang untuk ZK pula, sebab proses dia begitu, dia tak ada masa menunggu, jadi transaction time dia lebih laju, dan juga dia punya fees pun lebih murah sikit. Nanti saya tunjukkan beza fees antara optimistic dengan ZK lah. Okay, so kalau tuan-tuan tengok yang diagram ni, nampak tak Ethereum ni, ZK dengan optimistic ni hanya salah satu layer tu. Dia ada lagi 4. Contoh kalau ada yang nak buat standalone sidechain macam Ronin, ini Plasma chain ni adalah Matic, Polygon lah, Polygon. Lepas tu dia ada shared security chain dan juga enterprise chain. Enterprise chain ni kalau contoh ada orang nak buat private chain atas Ethereum, boleh buat juga. So Ethereum ni kita nampak macam yalah token biasa kan dengan harga mahal, tetapi dia ada dia punya ekosistem yang sangat besar. So orang boleh buat layer 2 dan sebagainya. Semua yang 6 benda ni adalah untuk stablekan layer 2 supaya Ethereum ni jadi lebih berharga. So memang Ethereum dia dah branch dan nampak lebih solid lah. Okay, dan ini part yang paling penting. Okay, sebab itu bahagian teknologi. Ada yang tengok apa ni cerita teknologi, macam mana nak in terms of investment dan sebagainya kan. So ini adalah antara strategi yang kita boleh nampak lah. Sebab kita nampak ZK Rollup ni dia ada dia punya demand. Macam Loopring tiba-tiba naik, Immutable X lah, Diversify lah, semua tengah naik. So apa yang akan berlaku adalah akan ada lebih banyak projek yang akan masuk dekat ZK Rollup. Contoh macam Aztec tak keluarkan token lagi. Okay, ZK Sync pun rasanya tak keluarkan token lagi. So ZK Tube dah ada dah. So dia ada few projek bawah ZK Rollup ni yang belum keluarkan token. Okay, so di sini mungkin ada potensi airdrop. Contoh macam dulu Uniswap dia buat airdrop, 1inch dia buat airdrop. Lagi yang lately ENS pun, Ethereum Naming Service pun buat airdrop juga. So kemungkinan besar kalau contoh dia ada buat dia dah start lancarkan dia punya network dan sebagainya kan, mungkin dia tak ada keluarkan token. Mungkin dia tengok siapa yang guna dulu, tiba-tiba one day dia kata kita nak bagi airdrop. Contoh ini bukan satu kepastian, ini hanya satu kebarangkalian. Kalau tuan-tuan puan-puan bertuah, sebab kadang-kadang bila projek-projek kripto ni dia buat airdrop, memang dahsyat. Boleh jadi token free tu tiba-tiba meroket jadi 10,000 ke 20,000 ke kan. Boleh jadi. Okay, dan selain itu adalah ZK Rollup ni, selain potensi airdrop, adalah potensi kalau dia start launch token dia boleh meroket. Contoh macam Immutable X baru launch, dia naik. Diversify pun sekarang dah naik. So bila lagi ramai nampak ZK Rollup ni dan kestabilan dia,
projek-projek yang masuk dan bila dia lancarkan token dia, kemungkinan besar akan meroket. Ni projek-projek awal lah. Nanti-nanti akan ada lah projek scam lah macam-macam. Tapi kita ada first mover advantage bila dia dah start launch. Antaranya yang saya tengah tengok ni Aztec lah. Aztec belum ada apa-apa lagi. Once dia dah start, maybe kita boleh tengok dia buat token dan sebagainya. Dan kita boleh consider lah. Okay, so ini adalah potensi untuk macam mana kita nak buat duit dengan ZK Rollup. Okay, so ini bukan nasihat kewangan, ini hanyalah sharing daripada saya. Okay, so next kita nak tengok adalah okay, so dekat l2bit.com ni, dekat sini dia akan tunjukkan projek-projek bawah layer 2 Ethereum lah. Okay, so kita ada optimistic rollup, ZK rollup dan sebagainya. Okay, so ini adalah antara projek-projek yang berpotensi untuk keluarkan token. Yang ada tanda seru ni dia dah ada token dia dah. Macam Boba. Arbitrum tak ada token lagi. Okay, tapi Boba ada. Sebab tu ada yang join Arbitrum, dia guna mask. Ada kat MetaMask dia set Arbitrum semua. Sebab apa? Sebab kod-kod lah. Tiba-tiba Arbitrum buat token, boleh dapat token free. Contoh Okay, so yang ada tanda seru ni memang dah ada token lah. Okay, yang tak ada tanda seru ni, ini ada potensi mungkin dia akan keluarkan token either dengan harga yang murah, so first come siapa beli dulu untung, ataupun dia buat airdrop, Polygon HMS, Fuel, semua ni lah. Okay, so ekosistem ni masih sangat baru, hanya ada 18 projek dekat layer 2. So memang akan ada lebih banyak projek yang akan datang. Sebab layer 2 ni lah yang akan bersaing dengan Solana, akan bersaing dengan Avalanche dan sebagainya. Okay, so inilah plan untuk Ethereum. Saya bagi tahu awal-awal. Okay, so kalau tengok dekat TVL ni, total value lock ni sejak bila ni? Kalau kita tengok okay, maximum asalnya tak ada apa pun tahun lepas. Lepas tu waktu awal tahun dia naik sikit, and then tak ada apa. Sekarang dia dah start naik, tuan-tuan puan-puan. Sekarang nampak growth dia dah macam nampak a bit stabil. Dulu dia naik sekejap turun, sekejap turun. Ni dah nampak ada sedikit kestabilan dekat dia punya kenaikan. Ini dia punya total value lock. Maksudnya duit ada dalam layer 2 Ethereum sekarang ni, tengah berkembang. Okay, ini dia banyak naik semula asalnya dia sebab probably sebab Polygon lah kan. Tapi sekarang Polygon pun kita nampak memang dahsyat dia punya kenaikan. Tapi bila ada lebih banyak nanti, Ethereum akan jadi lagi strong. So inilah key dia, tuan-tuan puan-puan. Tengok TVL. Kalau TVL dia tengah naik atau mula naik, maksudnya kita dah boleh prepare dah. Kita boleh prepare, that means ada projek yang baru datang, dia boleh naik. Tapi kalau TVL dia macam slow sikit, then maybe kita kena tengok lah, mungkin not a good time untuk invest. So ini sangat penting. Kalau waktu TVL tengah naik, maksudnya dia ada certain projek yang tengah hot lah, then dia akan naik. Tapi kalau TVL dia macam slow sikit, maksudnya projek-projek ni banyak yang sedang sedang struggle, mungkin tengah buat development ke kan, mungkin attention dekat blockchain yang lain dan sebagainya. Okay, so ini sedikit sebanyak perkongsian tentang Ethereum, ZK rollout, dan juga saya touch jugalah pasal layer 2 scaling solution ni. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan nak track, boleh track dekat website yang saya share tadi itu. Itu memang clue lah, clue bila waktu nak masuk, bila waktu nak keluar. TVL tu sangat-sangat penting, total value lock. So kalau TVL tu rendah, maksudnya kurang kripto berada dekat sana. So that means duit tu mungkin berada di blockchain yang lain. Okay, itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau tuan-tuan puan-puan suka video ni, rasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe channel ni. Dan insyaAllah saya akan jumpa tuan-tuan puan-puan di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.